Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang kajian membantah fitnah orientalis barat. Nabi Muhammad bukan seorang yang pembohong, mythomaniac. Pengenalan. Agama Islam merupakan agama yang disebarkan oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala melalui para nabi dan rasul kepada umat manusia. Setiap nabi dan rasul yang diutuskan mempunyai tugas untuk menyebarkan agama Islam kepada bangsa manusia yang merupakan bangsa dari kalangan mereka yang sendiri. Nabi yang terakhir yang telah diutuskan kepada umat manusia adalah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tiada lagi nabi yang diutuskan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul mempunyai beberapa perbezaan maksud berdasarkan ijma' para ulama. Dalil bagi mengatakan perbezaan di antara Nabi dan Rasul adalah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Membawa maksud, dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai cita-citanya. Surah Al-Hajj ayat 52. Nabi dari segi bahasa bermaksud pembawa khabar atau berita. Dari segi istilah pula, Nabi ialah lelaki pilihan Allah yang diwahyukan kepadanya atau menerima syariat seperti hukum hakam untuk dirinya sendiri. Nabi tidak wajib menyampaikan syariat ini kepada orang lain, cukup untuk amalannya sendiri sahaja. Manakala Rasul pula dari segi bahasa bermaksud berturut-turut. Dari segi istilah pula, Rasul ialah seorang lelaki yang menerima wahyu lalu diwajibkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Antara sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul adalah yang pertama, benar, sidik. Nabi sentiasa menyampaikan kebenaran tanpa melibatkan emosi dan nafsu. Segala pertimbangan Nabi mestilah bertepatan dengan kehendak Allah dan wahyu yang disampaikan. Dalilnya di dalam surah Al-Najmi 3 hingga 4, iaitu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah yang diwahyukan kepadanya. Mana katanya di sini, Nabi dan Rasul mempunyai sifat yang benar. Maknanya dia tidak akan membohongi dan dia tidak akan mereka-reka cerita tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sifat yang wajib bagi ada pada Nabi dan juga Rasul adalah menyampaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 99, Ma 'alal rasuli illa balagh wallahu ya'lamu ma ta'buduna wa ma taktumun. Maksudnya, tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja. Seterusnya, sifat yang wajib bagi Nabi dan juga Rasul adalah bijaksana, iaitu fatanah. Para Rasul memiliki kebijaksanaan dalam segala aspek dan pembawaannya. Mustahil sama sekali para Rasul itu tidak bijak bercakap, tidak bijak mengurus dan sebagainya. Dalilnya adalah وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Maksudnya, dan kami kuatkan kerajaannya serta kami kurniakan kepadanya hikmah, kebijaksanaan dan kepetahan berkata-kata dalam menjalankan hukuman dan menjatuhkan hukuman. Surah As-Sad ayat 20. Seterusnya, sifat yang wajib bagi Nabi adalah amanah. Semua Rasul boleh dipercayai. Mereka menjalankan tanggungjawab dengan penuh integriti dan adil. Hal ini boleh dilihat dari segi sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebelum dilantik menjadi rasul pun baginda sudah menjadi orang yang dipercayai dalam kalangan orang Arab ketika itu, sehingga beliau telah digelar sebagai seorang Al-Amin.
Sifatnya seterusnya yang wajib bagi Nabi dan juga Rasul adalah lelaki. Semua Nabi dan Rasul itu wajib lelaki dan mustahil bagi wanita itu Nabi atau Rasul. Manakala sifat yang mustahil bagi Nabi dan Rasul ialah berlawanan daripada sifat yang diterangkan di atas. Dan sifat harus bagi Nabi dan Rasul ialah sama seperti manusia biasa. Contohnya, lapar, makan, tidur dan letih. Okey, saya akan membincangkan mengenai latar belakang video ceramah. Di dalam klip rakaman di atas, seorang ilmuwan yang terkenal dari India iaitu Ustaz Dr. Zakir Naik menerangkan bahawa beliau membantah orientalis barat yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang pembohong dalam mengutuskan agama Islam kepada umat manusia. Ceramah ini diadakan pada 6 Januari 2016. Ceramah yang dilampirkan di atas merujuk kepada orientalis barat dan masyarakat umum tentang hujahan beliau yang menolak pemikiran yang dilontarkan oleh orientalis barat terhadap Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita akan sambung kepada biografi dan profil Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik lahir pada tanggal 10 Oktober 1965 di kota Mumbai, India. Ayahnya bernama Abdul Karim Naik. Zakir Naik memulakan pendidikannya dengan bersekolah di Peter High School di kota kelahirannya iaitu Mumbai. Dari sana ia kemudian masuk di Kitchen Chilram College dan kemudian ke Topiwala National Medical College di sekolah tersebut. Ia banyak mempelajari mengenai ilmu kesihatan hingga kemudian ia melanjutkan kuliahnya di University of Mumbai, India dengan masuk di jurusan kedokteran dan memperoleh gelaran MBBS iaitu Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Setelah itu ia bekerja sebagai doktor di kota Mumbai. Namun pada 1991 ia mengambil keputusan dengan berhenti sebagai doktor medis dan kemudian beralih menjadi seorang pendakwah Islam. Keputusannya untuk menjadi seorang pendakwah kerana ia terinspirasi dari Ahmad Didat yang merupakan seorang pendakwah Islam yang aktif melakukan dakwah selama 40 tahun lebih. Selain itu, tujuan Dr. Zakir Naik berdakwah yang ia lakukan iaitu untuk menghilangkan pandangan negatif tentang Islam yang banyak dilakukan oleh orang anti-Islam setelah tragedi serangan 11 September 2001 di Amerika Syarikat. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Dr. Zakir Naik dalam melakukan dakwahnya ialah ingatannya yang kuat tentang Al-Quran dan hadis Bukhari Muslim. Selain itu, ia juga memiliki hafalan yang kuat terhadap kitab-kitab agama lain seperti kitab Weda, Tripitaka, Bhagavad Gita. Bahkan dalam banyak videonya di YouTube, Dr. Zakir Naik terkadang mengoreksi kutipan dalam Injil atau Bible yang biasa diajukan oleh penonton yang menghadiri ketika sesi bertanya. Dalam hal ini, beliau juga memiliki pengetahuan dan hafalan yang baik terhadap kitab Injil. Pautan video yang kami ambil ialah berkaitan dengan Dr. Zakir Naik yang membidas dakwaan orientalis barat tentang Nabi Muhammad SAW. Orientalis barat tersebut mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mengalami penyakit mitomaniak. Mitomaniak ialah merupakan gangguan jiwa yang membuat seseorang itu berbohong dan dia juga percaya bahawa itu adalah benar. Dr. Zakir Naik juga turut salah. Tak apa, nanti sambung. Dr. Zakir Naik juga turut memberi perumpamaan bahawa penyakit mitomaniak ini jika diberikan banyak fakta, maka pesakit-pesakit ini akan menyedari dengan sendiri bahawa apa yang mereka perkatakan itu adalah tidak benar. Dan mana mungkin Nabi itu penghidap penyakit mitomaniak sedangkan Al-Quran itu sendiri penawar bagi penyakit tersebut. Kerana di dalam Al-Quran mempunyai banyak fakta dan sejarah yang tidak boleh ditipu. Selain itu, orientalis barat juga menyatakan bahawa mereka mempercayai teori ilusi religius yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menulis Al-Quran mengikut pengetahuannya, pengalamannya dan apa yang berlaku di sekeliling baginda tanpa mengetahui bahawa baginda sendiri yang menulis Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Tambahan pula, mereka berkata baginda seorang yang gila. Dr. Zakir Naik membidas pernyataan orientalis barat berikut
dengan berkata bahawa tidak ada pesakit atau orang gila yang hanya menghidap penyakit tersebut hanya dalam 23 tahun, iaitu dalam jangka masa penurunan Al-Quran secara keseluruhannya. Contoh yang boleh dibawa untuk menguatkan lagi hujah ialah seperti di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-22. Mafhumnya, orang-orang kafir yang bertanya tentang pemuda Al-Kahfi dan Zulkarnain, dan Nabi menjawab, aku akan menjawabnya esok. Akan tetapi baginda tidak menjawabnya pada esok hari, dan tidak pada esok harinya lagi, sehingga hari ke-15 wahyu diturunkan. Terusnya, wahyu turun pada hari yang ke-15, iaitu surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa takut dan sedih mengapa wahyu tidak datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi supaya tidak menjawab, aku akan menjawabnya esok. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda untuk mengatakan insya-Allah. Berdasarkan kisah ini, jika mengikut logiknya, jika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai penyakit metomaniak, sudah tentu baginda akan terus menjawab persoalan tersebut tanpa menunggu seberapa lama. Oleh kerana Nabi tidak menggunakan jawapan sendiri, ramai orang yang mula masuk Islam kerana mereka mula sedar dan berfikir bahawa pastilah penurunan wahyu itu bukannya dari seorang manusia, iaitu baginda sendiri, bahkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelaslah menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang gila dan juga bukan seorang yang berhalusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan teruskan dengan ulasan video. Seperti di dalam video tersebut, ramai orang menganggap Nabi Muhammad ini adalah pembohong atau gila. Orang yang mendakwa Nabi Muhammad ini adalah pembohong atau lebih dikenali sebagai istilah metomaniak secara falsafahnya. Apa itu metomaniak? Metomaniak ini adalah seorang yang ketagih bercakap bohong. Setiap orang di dunia ini tidak terlepas daripada bercakap bohong atau menipu. Pelbagai sebab mengapa seseorang itu bercakap bohong, boleh jadi kerana mahu menyelamatkan diri sendiri, mahukan perhatian dan sebagainya. Metomaniak juga boleh ditakrifkan sebagai seorang yang bercakap bohong dan mendakwa benda itu adalah fakta. Seperti mana kita tahu, Al-Quran adalah 100% fakta yang boleh dipercayai oleh semua umat. Jadi Al-Quran ini adalah pemberi fakta yang memberi kebenaran dan juga menjadi satu rujukan kepada seluruh umat Islam. Orientalis Barat mendakwa Nabi Muhammad adalah penulis kitab suci Al-Quran. Na'udzubillah. Perkara ini sangat ditentang oleh umat Islam. Ada satu teori, iaitu teori ilusi religius, mengatakan Nabi Muhammad ini adalah manusia yang menulis Al-Quran dari akal fikiran Nabi, pengetahuan Nabi, pengalaman Nabi dan sebagainya. Orientalis Barat juga menyifatkan Nabi Muhammad ini adalah seorang yang gila kerana menulis Al-Quran sendiri berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh Nabi. Secara dasarnya, orang gila tidak boleh berilusi, bahkan orang gila juga tidak boleh berbuat apa sekalipun. Tambahan pula ini adalah tentang Al-Quran yang mengandungi hukum hakam agama, kebenaran yang hakiki dan fakta kebenaran dan sebagainya. Bagaimana orang yang sifatnya gila itu boleh menulis? Terlalu banyak tomahan yang dilemparkan kepada Nabi sehingga sanggup menyifatkan Nabi Muhammad ini adalah seorang yang gila. Dalam sejarah Islam, Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah melalui wahyu. Persoalannya, apakah itu wahyu? Wahyu bermaksud perintah atau kata-kata Allah SWT, iaitu kalam Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Al-Quran itu adalah kalam Allah, saya tidak langsungnya berkait dengan maksud yang disandarkan kepadanya, iaitu wahyu. Jadi kita boleh kaitkan bahawa Al-Quran itu kalam Allah, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu Allah. Al-Quran tidak diturunkan di dalam wahyu di dalam jangka masa yang pendek, dalam satu situasi dan seumpamanya. Seperti mana kita tahu, Al-Quran diwahyukan dalam jangka masa yang sangat panjang, iaitu selama 23 tahun, iaitu 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah. Mengapa Allah SWT menurunkan Al-Quran? Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang sangat agung untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW
dan segala kewujudan Allah SWT dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Terdapat beberapa bentuk wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama yang diterima oleh baginda adalah ketika Rasulullah SAW berada di dalam Gua Hira. Aisyah, isteri Rasulullah SAW, meriwayatkan bahawa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau bermimpi perkara yang benar ketika beliau menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad beribadah kepada Allah SWT untuk selama kira-kira 3 tahun. Selain itu, Haris bin Hisham, seorang sahabat Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada baginda bagaimana wahyu diturunkan kepadanya. Rasulullah SAW menjawab, kadang-kadang wahyu datang kepadaku dengan gema desingan locengan, dan ini amat berat bagiku, dan sementara bunyi itu hilang, aku mengingati apa yang disampaikan kepadaku. Kadang ia datang dalam bentuk jelmaan malaikat kepadaku merupai lelaki, bercakap denganku dan aku menerima apa saja yang disampaikan kepadaku. Rasulullah juga pernah mendapat wahyu langsung daripada Allah SWT seperti ketika menerima perintah solat. Terdapat beberapa cara bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, antaranya melalui mimpi. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu melalui mimpi yang benar, yang mana malaikat Jibril memasukkan wahyu tersebut ke dalam hati baginda. Rasulullah SAW tidak merasakan atau melihat apa pun, tetapi hanya baginda sudah merasakan wahyu tersebut berada di dalam hatinya, seperti firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma kana li basharin ay yukallimuhu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhi bi ismihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Maksudnya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia bahawa Allah SWT berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang takbir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan dengan seizinnya apa yang dia kendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Antara cara lain, Rasulullah mendapatkan wahyu melalui loceng yang amat berat. Dirasakan baginda sehingga baginda berpeluh-peluh, walaupun pada ketika itu musim sejuk, seperti sabda Rasulullah SAW. Kadang-kadang wahyu datang kepadaku dengan gema desingan loceng, dan ini amat berat bagiku. Penurunan wahyu lain adalah Rasulullah SAW melihat sendiri malaikat Jibril. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, malaikat Jibril telah melihatkan dirinya kepada Rasulullah dan dalam rupa yang sebenar, sebagaimana firman Allah SWT, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indahu sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain di sidratil muntaha. Surah An-Najmi ayat 13 dan 14. Seperti yang kita pelajari, Rasulullah SAW mempunyai sifat-sifat yang harus kita percayai. Salah satunya adalah sifat as-siddiq, yang bermaksud benar. Sifat ini secara tidak langsung telah membuktikan bahawa Nabi Muhammad bukanlah seorang yang mitomaniak atau bohong. Dengan sifat kejujuran dan bercakap benar Nabi, seharusnya kita semua wajib mentaati kerana dokongan kita terhadap Rasul yang tercinta. Segala apa yang telah diajari oleh Nabi Muhammad sepatutnya memberi pedoman dan contoh teladan yang sebaiknya untuk kita ambil dalam menerapkan sesuatu kehidupan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya bagi ulasan seterusnya. Okey, kita dapat lihat dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang Zulkarnain. Okey, kisah yang pertama ialah kisah Ashabul Kahfi. Merupakan suatu kisah benar mengenai 7 orang pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua. Dalam Al-Quran dari ayat 9 hingga 26 surah Al-Kahfi ceritakan kisah beberapa orang pemuda beriman yang telah melarikan diri ke sebuah gua dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan mereka selama 309 tahun. Jika dipikir secara logik akal, maka kisah dan cerita tentang Ashabul Kahfi termasuk suatu kejadian pelik, luar biasa dan menakjubkan. Tiada manusia yang dapat menjelaskan bagaimana ada orang yang boleh tidur sehingga ratusan tahun tanpa makan dan minum. Namun bagi orang yang beriman dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa tiada yang mustahil jika Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki demikian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
Am hasibtum anna ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Yang maksud, adakah kamu menyangka, yakni wahai Muhammad, bahawa kisah ashabul kahfi, iaitu penghuni gua, dan ar-raqim termasuk antara tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Surah Al-Kahfi ayat 9. Seterusnya, cerita umat terdahulu sering dikisahkan dalam Al-Quran. Hal itu tidak lain bertujuan agar umat manusia mengambil ibrah dari kejadian masa lalu. Salah satu kisah orang saleh di mana lalu yang diceritakan Al-Quran adalah kisah Zulkarnain. Ia diceritakan dalam Al-Quran sebagai tubuh pengembara yang kuat, bijaksana dan selalu menyeru kepada kebaikan. Rangkaian cerita Zulkarnain ini yang boleh kita temukan dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari pendeta Yahudi kepada Nabi. Mereka bersekutu dengan orang Quraisy untuk menguji kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajukan pertanyaan perihal para pemuda yang hilang roh dan seorang pengembara yang telah menjelajahi wilayah timur dan barat. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya. Dan ayat ini pun turun untuk menjawab pertanyaan mereka mengenai tubuh pengembara itu yang disebut Zulkarnain. Seterusnya berkaitan surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24 yang menceritakan tentang segala sesuatu bergantung pada kehendak Allah. Bukan kita yang tentukan, walaupun kita sudah cakap insya-Allah pun, tapi kalau Allah tidak mahu ianya terjadi, ianya tidak akan terjadi. Kita cuma boleh merancang dan berharap sahaja. Ingatlah, yang hari esok bukan dalam tangan kita, tapi dalam kekuasaan Allah. Apabila orang musyrikin Mekah bertanya kepada Nabi tentang kisah penghuni gua itu, Nabi kata baginda akan memberitahu jawapannya kepada mereka esok. Kerana selalunya Allah akan membalas jawapan dengan segera. Ini menunjukkan bahawa Nabi tidak tahu perkara ghaib. Kalau Nabi tahu perkara ghaib, tentulah Nabi akan terus jawab kepada mereka. Tapi Nabi tidak tahu perkara ghaib dan kerana itu Nabi kena tunggu wahyu dari Allah. Jadi kalau Nabi pun tak tahu, jangan kita percaya kalau ada tok guru yang kata mereka tahu perkara ghaib. Kalau Nabi sendiri pun tidak tahu, takkan mereka boleh tahu pula. Malangnya, masyarakat kita yang jauh dari wahyu, sampai ada yang kata kalau tok guru tengok sahaja muka seorang tu, dia kononnya boleh tahu orang tu baik atau tidak. Berapa banyak wirid dia lakukan semalam dan macam-macam lagi. Sampai ada anak murid takut untuk menjawab salam dengan guru itu kerana takut dapat tahu semua kesalahan dia. Itu semua syaitan yang ajar. Dan ini berluasa dalam ajaran tarikat. Nabi tidak mendapat wahyu tentang perkara ini selama beberapa hari. Ada yang kata sampai 15 hari. Ini adalah kerana Nabi tidak mengucapkan insya-Allah, iaitu kalau Allah kehendaki. Allah jadikan ini sebagai pengajaran kepada Nabi dan juga kepada kita. Oleh kerana Nabi tidak terus dapat menjawab, baginda telah dielakkan oleh orang kafir. Mereka kata Nabi telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ini tentulah tidak benar sama sekali. Kerana akhirnya Allah jawab juga. Dalam kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan bohong ini adalah berlainan daripada yang sebenarnya, iaitu cerita, keadaan dan lain-lain yang boleh membawa kepada timbulnya perkara kedustaan, kekarutan, kepalsuan serta boleh mengakibatkan berlakunya pergaduhan. Hal ini boleh dilihat dari sudut di mana seorang pembohong mesti akan berfikir dahulu apa yang dikatakan dan dilakukan dan perlu memberi jawapan yang benar dan tepat dalam satu penyelesaian masalah. Konklusi yang saya dapat adalah apabila telah dibahaskan dan diulaskan tentang perkara mitomania tersebut, dapat kita lihat sebagai seorang insan yang mempunyai akal dan fikiran yang waras bahawa Rasulullah yang merupakan utusan Allah bukanlah dianggap seorang yang gila dan bukan juga seorang yang dianggap seorang yang pembohong atau kedua-dua perkara tersebut. Dengan itu, kita dapat menyedari bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah penulis Al-Quran. Oleh itu, Al-Quran bukanlah buatan manusia kerana apabila membacanya, seperti Allah bercakap dengan kita. Okey, saya akan membincangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada perkara yang
diolah dan dibincangkan oleh kumpulan kami ialah apa itu metomaniak. Metomaniak yang kita dapat fahami ialah orang yang suka bercakap bohong atau menipu. Seperti yang kita dapat tahu, orientalis menuduh atau membuat fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai metomaniak. Mengapa mereka mengatakan begitu kepada baginda? Selain itu, kita juga dapat mengetahui cara untuk membalas balik tomahan-tomahan yang dilemparkan oleh golongan tersebut, iaitu orientalis. Hal ini kerana Islam mengajar umatnya untuk mempertahankan agamanya sendiri. Agama adalah maqasid syariah yang pertama untuk dipertahankan. Cuba bayangkan kita tidak mempertahankan agama kita sendiri, lama-kelamaan Islam semakin kurang dari segi fahaman dan pegagannya. Kemudian kita juga memperoleh ilmu baru yang mengenai individu yang bernama Dr. Zakir Naik dan cerita Ashabul Kahfi, iaitu pemuda gua terakhir. Banyak ilmu yang dikeluarkan oleh beliau sehingga kami dapat menggunakannya dalam tajuk yang kami bincang ini. Akhir kalam daripada kami, kita sebagai umat Islam perlulah mempertahankan Nabi dan agama kita daripada dihina dan dicemuhi oleh orang bukan Islam, supaya agama lain tidak memandang rendah agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.